objektif utama kami adalah untuk mengetengahkan dunia hiburan kepada masyarakat di Iban khususnya. Apa yang membedakan Pegari dengan majalah itu? Majalah Pegari jika dibandingkan dengan majalah-majalah dalam bahasa Iban yang lain, lebih lagi menumpukan kepada dunia hiburan. Walaupun bagaimanapun kita selipkan unsur-unsur yang lain seperti IT dan kisah-kisah lama masyarakat Iban. Yang ini akan memberikan satu keunikan kepada majalah Pegari yang memberi kelainan daripada majalah-majalah yang lain. Siapa yang mencetus idea untuk memulakan Pegari? Idea untuk membuat majalah Pegari ini bercetus apabila kita sejak dari dulu lagi belum pernah melihat ada majalah Iban di pasaran. Banyak-banyak majalah Iban belum ada lagi pada masa itu, dan dari situ datanglah idea untuk menubuhkan sebuah syarikat dan membuat majalah Pegari yang lebih kepada dunia hiburan. Kalau dibandingkan dahulu dengan sekarang, jumlah tenaga kerja yang terbabit dalam menjayakan perluaran Pegari? Kita ada 5 orang yang pada masa pertama dulu. Kita ada 5 orang yang menguruskan syarikat, dan di samping itu kita ada pengambil pekerja-pekerja yang lain, dan termasuklah practical student daripada universiti tempatan yang khususnya berkaitan dengan pembuatan majalah. Kita lihat senario industri muzik Iban sekarang ini, dia mempunyai masalah-masalah yang tersendiri. Dalam bidang penerbitan, apa yang dapat dikenal pasti permasalahan utama industri muzik Iban? Jika dikaji dari segi majalah ini, masalahnya masih lagi dari segi circulation dia masih jika dibandingkan dengan berapa ramai penduduk bangsa Iban ataupun masyarakat Dayak di sini, rasio ya adalah terlalu kecil, sehingga sekarang masing tak ambil kisah ataupun karena selebihnya mungkin saya tidak tahu wilayah, tapi masalah cetak rompak memang ada di mana-mana. Dan untuk artis-artis tempatan sebaik agak sukar, kerana kuantiti album yang terjual adalah sedikit, dan walaupun album itu laku, di mana-mana ada orang membeli album itu, tetapi apa yang didapati oleh artis-artis kita adalah terlalu sedikit. Bagaimana cetak rompak masih berleluasa lagi. Dan untuk artis-artis mencari makan ini, dia lebih mengharapkan kepada bila masa ada function, pampe ataupun panggilan daripada mana-mana rumah panjang yang ada membuat keramaian. Dan selain daripada itu agak sukar jika mengharapkan royalty. Sebagai peminat, pandangan saya, dari segi pandangan saya, industri muzik Dayak ataupun Iban ini, dia agak movement agak slow, dia lemah sedikit mengikut cita rasa peminat-peminat. Kerana peminat-peminat lagu-lagu Iban ini terdiri daripada golongan yang ada kelas tersendiri. Jadi mungkin yang kelas yang masih mengikuti rentak ataupun irama yang lama itu lebih ramai daripada yang boleh menerima rentak yang baru. Jadi ada setengah-setengah artis telah pun berani mencoba untuk mengetengahkan konsep baru dari segi muzik, seperti ethnic transmission, Borneo Headhunters, dan dia orang seperti ada advance tentang muzik ini. Tapi
golongan yang menerima dia orang itu adalah golongan yang muda, dan mungkin kalau dibandingkan dengan how popular they are, I think they are the same with the people yang dah lama berkecimpung dalam dunia hiburan. Ditinggalkan ataupun di revive, dibagi nafas baru, retro. Oh ya, ramai artis ataupun pengubah lagu yang sudah pun menampilkan dan membawa kombinasi musik tradisional dan musik modern, dan pandangan saya itu adalah satu langkah yang baik untuk mengekalkan tradisi dan musik tradisi Dayak, kerana dengan menjelitkan unsur-unsur tradisi dalam musik, kita akan dapat mengambil hati peminat-peminat moden dan peminat-peminat yang lama, sebab gabungan dua musik itu akan membuatkan sesuatu, memberikan impact yang lebih besar kepada kedua-dua pihak. Maksud saya yang moden dan yang lama. Dan saya rasa musik yang dibuat ataupun musik yang moden tetapi digabungkan dengan musik tradisi ada chance untuk naik. Kita berbalik ke PID ya. Apa rancangan PID dalam masa depan untuk memastikan dalam membantu industri musik Dayak ini sendiri? Perancangan untuk masa depan, kita akan mengeluarkan lebih banyak lagi majalah, dan selain daripada itu kita akan coba untuk menghasilkan buku seperti biodata artis-artis. Ini adalah untuk mendorong memberikan publicity kepada artis-artis tersebut, dan kita juga akan memberi royalty kepada artis-artis sendiri, dan kita akan memberi perjanjian yang sempurna. Kita tidak mau ada pihak yang mengambil kesempatan untuk mencetak dan cetak rompak dalam buku-buku ataupun keluaran novel media massa. Dari segi permasalahan yang diterangkan tadi, apa lagi harapan dan sarangan yang itu boleh kongsikan? Saya rasa dari segi gabungan artis untuk menaikkan lagi taraf keselamatan album-album artis, sebab kita sebagai pengeluar majalah yang bertujuan untuk menolong artis-artis, kita pun tak nak tengok ada cetak rompak berada di pasaran, sebab itu cuma akan menutup jalan untuk artis-artis itu. Dan harapan saya artis-artis mestilah bergabung dan membuat persatuan, dan di situ saya harap ada pihak-pihak yang berkenaan akan membawa perkara ini kepada peringkat yang lebih serius. Okey, dari segi GP yang PID. Oh ya, kita sekarang ini kita telah pun membuat satu kafe, iaitu kafe yang berkonsep lain daripada yang lain. Dan tujuan kita membuat kafe ini adalah untuk mengumpulkan artis-artis seperti lebih kurang seperti Planet Hollywood ataupun Hard Rock Cafe, tapi kita artis tersebut. Sebab sekarang ini music free boleh didapati di internet seperti YouTube, IT, ada album mendapat keuntungan, kita juga akan mendapat keuntungan. Komen tentang industri musik Dayak. Ya, ramai artis sebab selain daripada membuat majalah dan berkecimpung
juga sentiasa membuat motivasi dan motivasi untuk masyarakat daerah yang tampil untuk memberi sokongan, walaupun ini sebenarnya adalah untuk kebaikan